الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا موعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب. Firman Allah yang bermaksud, dan apabila orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan bala tentera Ahzab yang besar jumlahnya untuk menyerang Madinah, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan iman dan menyerah diri yang lebih kuat kepada Allah. Di kalangan orang-orang beriman itu ada beberapa orang dan ramai orang yang benar janji mereka di hadapan Allah. Janji untuk mempertahankan Islam. Sama ada mati syahid ataupun menang. Ada kalangan mereka yang gugur syahid. Dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk mati. Dan tidak mereka ubah sekali-kali janji mereka di hadapan Allah. Al-Fadhil, pengerusi majelis yang berhormat Ketua Peringatan Pusat Merangkap Ahli Parlimen Pasir Mas, yang dihormati diraikan wakil daripada Palestin, wakil daripada NGO, ahli-ahli milik mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli parlimen, ahli Jabatan Perundangan Negeri, semua pemimpin-pemimpin dan semua yang hadir dirahmati oleh Allah pada malam ini. Ayat yang saya baca tadi membawa kisah peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ahzab, iaitulah pasukan bersekutu yang diusahakan oleh orang-orang Yahudi Madinah bersama dengan kabilah-kabilah Arab musyrikin menubuhkan pasukan tentera untuk menyerang Madinah, menghancurkan Islam, membunuh nabinya, memusnahkan Islam sepenuh-penuhnya. Jumlah mereka yang sangat besar, berlipat kali ganda, lebih ramai daripada jumlah orang Islam semuanya. Dicampur orang tua, orang muda, perempuan, lelaki, kanak-kanak, ramai tentera Ahzab lagi. Pada adanya habislah Islam.
Dengan pertolongan Allah, tentera Ahzab dibinasakan. Dan kita umat Islam tiap-tiap hari raya, selepas takbir menyebut wahazamal ahzab wahdah. Dan Allah membinasakan Ahzab dengan keesaannya. Pertolongan Allah yang luar biasa. Quran adalah kitab ilmu, kitab mukjizat. Kitab petunjuk sehingga hari kiamat. Cerita dalam Quran bukan cerita hiburan. Cerita untuk sedar dengar. Cerita Quran akan berulang berlakunya sehingga hari kiamat. Hari ini kita melihat kedatangan bala tentera Ahzab. Selepas peristiwa Taufan Aqsa yang berlaku di Gaza, seluruh bala tentera kuasa-kuasa besar dunia bergabung dengan Israel untuk membantu Zionis Israel. Untuk menentang Gaza yang kecil, tak sampai 100 kilometer persegi. Penduduk beberapa juta orang sahaja. Gaza dikepung setelah beberapa tahun. Kerana yang berkuasa di Gaza ialah kumpulan Islam, Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah. Malam ini kita memperingati setahun peristiwa Tufanul Aqsa. Operasi ketenteraan yang dilancarkan oleh Hamas disertai oleh kumpulan-kumpulan Islam dan kumpulan yang lain. Genap setahun. Sedangkan sebelumnya, kerajaan Arab boleh berperang dalam masa 7 hari saja. Kalah. Dalam masa 3-4 hari berhenti. Tetapi kumpulan Islam boleh lawan setahun, tak kalah lagi sampai hari ini. Ini satu keadaan yang sangat hebat. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa, sekarang genap 100 tahun khianat. Khianat orang-orang Islam sendiri terhadap kerajaan Islam. Kejatuhan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924. Sekarang 2024, genap 100 tahun. Selepas kejatuhan Utsmaniyah, dilaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot antara kuasa besar dunia untuk membahagikan jajahan taluk Utsmaniyah di kalangan negeri-negeri penjajah. Dan melantik raja-raja dan pemimpin yang menyokong untuk menjatuhkan Utsmaniyah menjadi raja dan jadi pemimpin. Palestin diserahkan kepada orang Yahudi melalui perjanjian Balfour. Perjanjian yang sangat menyedihkan. Apabila Theodor Herzl, pemimpin Zionis, gagal untuk merasuahkan Sultan Abdul Hamid, Sultan Utsmaniyah, dia masuk Utsmaniyah dalam keadaan yang lemah. Kerana kerajaan Islam dah banyak jatuh. Melaka di Asia Tenggara jatuh 1511. Diikuti oleh negeri-negeri yang lain di Nusantara, di Afrika, di benua India. Kerajaan Islam jatuh satu demi satu. Dalam masa yang sama, musuh-musuh Islam telah berjaya memecahkan umat Islam. Memecahkan di atas semangat perkauman, di atas semangat mazhab. Berperang berkelahi mazhab. Sunni, Syiah, Khawarij, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Babalah. Hari ini ada lagi yang tak erti nak balah lagi. Ini pernah diusahakan oleh penjajah.
memecahkan orang Islam melalui mazhab dan melalui semangat kebangsaan. Tak dinafikan kerajaan Turki ada lemahnya, ada silapnya, ada zalimnya. Tetapi haram bagi orang Islam menolong musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Walaupun dia zalim, kita kena sabar. Tak boleh jatuh kerajaan Islam sekali-kali. Dia zalim macam mana pun, kena sabar. Tak boleh tolong musuh-musuh Islam. Berlaku kerajaan Utsmaniyah dijatuhkan. Namun Allah Ta'ala berjanji, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Ta'ala berjanji mempertahankan orang-orang yang beriman. Dan Allah berjanji dia tidak kasih pada orang yang khianat dan kufur. Orang yang khianat walaupun berjaya jadi pemimpin, jadi raja besar, akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Islam akan bangkit semula. Selepas jatuh kerajaan Utsmaniyah, maka British yang mengadakan perjanjian Balfour dengan Zionis mengambil Palestin untuk bahagiannya. Syria, Lebanon, Algeria, Mauritania, Morocco, Tunisia disuruh pada Perancis. Negeri-negeri teluk tanah Melayu kita, termasuk Mesir dan Sudan, di bawah British. Indonesia di bawah Belanda. Libya di bawah Itali. Dia bagi negeri-negeri Islam ni sama-sama dia macam bagi pesaka. Dia lantik pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang menyokong dia untuk jatuhkan Utsmaniyah. Saya berani sebut, sampai hari ini, kalau saudara saya cek Hari Kebangsaan Negeri Arab, kita tanah Melayu Indonesia, Hari Kebangsaan kita ialah British dan Belanda keluar. Negeri Arab, Hari Kebangsaan dia, hari mengeluarkan Turki daripada pemerintahan. Negeri Arab meraihkan kejatuhan Utsmaniyah. Ini dahsyat berlaku. Palestin diserah pada British dan British buat masuk orang Yahudi sedikit demi sedikit untuk menubuhkan negara Israel yang jadi perjuangan bangsa Yahudi untuk menubuhkan negara Israel agung macam negara Nabi Sulaiman alaihi salam, dari Nil hingga Furat, dari Laut Mediterranean hingga Laut Merah, yang akan menakluk dunia dari kuasa besar dunia. Ini perjuangan kaum Zionis Yahudi. Perjuangan dia. Maka British melaksanakan perjanjian Balfour dibantu oleh negeri-negeri barat, Amerika dan lain-lain, buat masuk orang Yahudi. Sikit demi sikit, mereka ramai, beli tanah daripada orang Arab miskin, jual tanah. Ulama-ulama bagi fatwa haram jual tanah ke Yahudi, jual juga kerana nak duit. Dikeluarkan undang-undang, Yahudi boleh bawa senjata, orang Arab tak boleh bawa senjata. Yahudi ada senjata, orang Arab tak ada senjata. Yahudi mengamuk, membunuh orang Islam, serang orang Islam di masjid, menghalau orang Palestin. Tahun 1948 ditubuhkan negara Israel. Namun kumpulan Islam tak menyerah kalah. Muncul Syekh Izzuddin Al-Qassam, seorang ulama daripada Syria, dibuang ke Palestin, menubuhkan pasukan jihad menentang Yahudi dan British. Muncul Syekh Muhammadul Amin Al-Husaini, mufti Palestin. Mufti Palestin yang berjuang Islam. Jadi mufti tak menyerah kalah.
menganjurkan muktamar tahun 1931. Muktamar Islam sedunia. Menjemput ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam dari seluruh dunia datang ke Baitul Maqdis tahun 1931. Masih bebas lagi. Pada hari Isra' dan Mi'raj 27 Rajab, sempurna berkat Isra' dan Mi'raj, datang wakil daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada India, daripada Iran, daripada negeri-negeri Arab, daripada Bosnia, Eropah, berkumpul di Palestin, bermuktamar. Tak saja wakil tanah Melayu kita ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ketua PAH yang kedua, jadi wakil. Tahun 31. Muktamar untuk mempertahankan Islam. Mengumpulkan ahlul khiblah, orang Islam semua mazhab. Dianggap ahlul khiblah. Di mana agama Islam ni agama yang besar. Dan Islam ni ada mazhab. Mazhab ni masalah farang, khilaf masalah farang. Dan ada firqah. Firqah ialah kumpulan yang keluar daripada Islam. Kena faham. Jangan tak faham. Tak tahu beza antara mazhab dengan firqah. Yang mazhab ini tentang orang Islam, dinamakan ahli khiblah. Di mana Al-Azhar membuat keputusan, OIC membuat keputusan. 8 mazhab orang Islam adalah yang terbesar. Iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, Imamiyah, Zaidiyah, Ibadhi. 8 mazhab ahlul khiblah. Di samping banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Ada ahli khiblah, dianggap sebagai orang Islam. Mereka pergi ke Mekah. Yang duduk cocok ni kafir, ni kafir, ni kafir, ni siapa? Mereka. Orang putih. Ada tok-tok alim kita terpengaruh. Terpengaruh dengan siapa? Dengan kerajaan. Kerajaan ikut pengaruh mereka. Ini. Maka orang Islam jadi berkecamuk, tak faham. Bila Hamas berjihad, Iran tolong, Hezbollah tolong, ni tolong, tak percaya ke Hamas. Kerana ada mazhab lain. Ini kerana tak faham. Supaya menyahut firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Surah Al-Baqarah. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah, menentang orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menyatakan semua mazhab menyatakan bila negeri Islam diserang oleh musuh, maka jihad berperang jadi fardu ain. Macam sembahyang puasa fardu ain. Atas tiap orang Islam, lelaki, perempuan, kanak-kanak yang mampu, yang ada dalam negeri itu, fardu ain. Bila musuh sudah menyerang. Ini semua mazhab mengatakan fardu ain. Pada awalnya tahun 48, golongan mujahidin menentang Israel daripada kumpulan Islam. Tetapi dikecewakan oleh negara-negara Arab yang bersekongkol dengan kuasa-kuasa besar dunia. Mereka terima gencatan senjata. Pemimpin-pemimpin Islam ditangkap, dibunuh, dibuang negeri. Pemimpin Islam tak ada kemampuan lagi. Sehingga beberapa tahun, perjuangan Palestin dikendalikan oleh kebangsaan, oleh sekular, kumpulan Islam dilenyap, tak dibenarkan. Sehinggalah ditubuhkan Hamas, Harakah Mukawamah Islamiyah, kumpulan Islam, menghidupkan semula Islam dalam perjuangan Palestin. Tanzim Jihad dan kumpulan Islam yang lain ditubuh. Mengambil dua pendekatan. Yang pertama, perjuangan politik. Secara politik. Yang kedua, perang. Dua. Hamas ambil dua. Perang dan politik. Dua-dua sekali. Dan Hamas masuk pilihan raya. Masuk pilihan raya kerana Israel berbangga dengan demokrasi.
Mereka ada demokrasi. Orang putih ni demokrasi. Diamalkan konsep demokrasi di Palestin. Maka Hamas masuk pilihan raya melalui demokrasi di Palestin. Demokrasi pilihan raya masuk, perang bersedia juga, dua-dua. Dalam pilihan raya 2016, pilihan raya 2016, Hamas menang. Simple majority. 60 kerusi lebih menang. Boleh tubuh kerajaan. Mampu tubuh kerajaan. 60 kerusi ini kerana daripada 130 lebih saja. 60 lebih dia menang cukup untuk tubuh kerajaan. Dicadangkan Syahid Ismail Haniyah jadi Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri ialah Ismail Haniyah. Oleh kerana yang menang tu kumpulan Islam, Israel tak terima. Israel tak terima, negara-negara Arab pun tak agak settle, tak terima juga. Negara Arab tak terima. Kerana negara Arab ikut pengaruh kuasa besar dunia, Amerika dan negeri Barat. Mereka benarkan PLO yang dapat 40 kerusi tubuh kerajaan. Kursi tak cukup. Tubuh kerajaan. Saya dah kata, orang bawah kata. Tubuh kerajaan. Tubuh kerajaan memerintah. Lepas tu, dia cadangkan penyelesaian masalah Palestin, masalah halud daulatain, two-state solution. Penyelesaian dua negara. Nak tubuh dua negara, satu negara untuk Palestin, satu negara untuk Yahudi. Bagi dua Palestin tu. Pada Palestin ni satu je, bukan dua, satu je. Israel tak terima kerana perjuangan Israel ialah negara agung Israel. Israel tak terima. Tapi dia duduk tekan negeri-negeri ini supaya terima penyelesaian dua negara ni. Dan semua negara Islam, semua negara Islam kecuali beberapa negara saja yang menolak penyelesaian dua negara. Termasuk Malaysia. Malaysia menerima penyelesaian dua negara. Negara-negara Arab menerima penyelesaian dua negara. Satu untuk Yahudi dan satu untuk Israel. Kami tolak. Kerana Palestin ini ialah hak Islam. Bukan hak Yahudi, hak Islam. Negeri Nabi-Nabi, negeri Anbiya. Kita tak terima. Akhirnya Hamas yang tak dibenarkan tubuh kerajaan, terpaksa bertahan di Gaza. Bertahan di Gaza, dan Gaza dikepung. Dia sekak segala hasilnya, segala makanannya, segala ekonominya. Kita ni sekat realiti je. Ini habis sekat. Supaya orang-orang Islam di Gaza tu lapar. Dia sekat segala-galanya. Namun dengan Allah mereka boleh bergerak. Mereka boleh bangkit. Orang Islam bantu, orang Islam tolong. Orang Islam tetap derma, tetap bagi semangat. Semangat orang Islam ni tak padam. Walaupun ada orang Islam yang melarikan diri, yang menyerah kalah, tapi ramai orang Islam yang masih ada kemanisan iman dalam diri dia. Beri derma. Menyahut surah Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Tuhan sebut dalam Quran bandingan orang yang membelanjakan harta dia untuk sabilillah, untuk perjuangan Islam, untuk sabilillah ni sama dengan orang yang tanam satu biji benih. Tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai 100 biji. Di mana derma untuk menegakkan Islam ni, Tuhan ganda 700 kali ganda. Adapun derma masjid, derma orang minta sedekah 10 kali ganda saja. Itu beza. Pasal apa? Derma jihad ni 10 kali ganda. Ada 700 kali 100 kali ganda. 700 kali ganda. Derma ni 10 kali ganda saja. Mengapa? Kerana kita beri orang minta sedekah, nampak dia buta, dia tepuk, dia tak gerak, dia apa. Sejik kata nampak, buat sejik. Jihad ni tak tahu bila menang. Ini uji. Allah nak uji dalam hati kita.
Boleh percaya ke tak beri ni? Lamakan dia gomoh piti buat lagi. Lamakan jihad ni. Jihad ni menguji keimanan kita. Sebab itu Tuhan gandakan 700 kali ganda derma jihad. Ini kena faham. Kena jihad. Dan Tuhan sebut dalam Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu menentang musuh kamu sekadar kemampuan kamu. Tuhan sebut dalam Quran. Kamu orang Islam kena bagi semangat mengikut kemampuan kamu. Sedia senjata mengikut kemampuan kamu. Sedia tentera mengikut kemampuan kamu. Kemampuan kita orang Islam ni tak sama kemampuan musuh-musuh Islam. Mereka derma bilion, triliun. Kita derma RM10, RM100. Jarang-jarang orang je boleh derma 1 juta, 2 juta, 4 juta. Sedangkan derma untuk Zionis, untuk Yahudi ni bilion, triliun. Nak lawan macam mana ni? Amerika, Eropah, senjata bertali arus datang. Senapan kita senapan kecil saja. Senjata tak besar. Roket-roketnya tak besar. Bukan antara benua. Bukan begitu. Sikit je negeri yang ada kemampuan. Iran, sebuah negeri je. Dia, Amerika, British, Perancis, Jerman, Itali, habis. Kuasa lawan. Australia, Kanada bergabung. Ini ujian. Ujian Ahzab. Zaman Nabi dulu, bila Allah Ta'ala uji Ahzab ini, orang Islam pecah. Yang pertama, mereka yang sungguh-sungguh beriman, yang sanggup mati mempertahankan Islam. Yang pertama. Yang kedua, orang munafik. Dalam orang Islam ni ada puak-puak munafik, puak-puak Islam. Oh, tak rok nak lawan, tak rok. Sabar bila-bila tak menang. Ini satu puak. Puak-puak munafik. Yang ketiga, puak-puak munammitun. Puak-puak yang cakap banyak. Perang dok, derma dok, apa cakap banyak. Ini dok kena ni, dok kena ni. Ini satu jenis. 3 puak Tuhan sebut dalam Quran. Baca Rasulullah Azhar. Akan muncul 3 puak. Puak yang teguh ialah puak yang beriman. Yang sanggup mempertahankan Islam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Tuhan suruh kita sedia kekuatan sekadar kemampuan. Walaupun musuh itu senjata dia berlipat kali ganda. Harta dia berlipat kali ganda. Tentera berlipat kali ganda. Tetapi kalau kita derma dengan ikhlas, semangat dengan ikhlas, selepas itu ialah pertolongan Allah yang Maha Perkasa. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Ini dia. Inilah yang sedang berlaku di Gaza hari ini. Yang sedang berlaku. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di mana Hamas dan kumpulan Islam berperang tidak melampau. Mengikut hukum fiqh, mengikut hukum Islam. Tuhan kata, mu boleh perang dengan musuh-musuh kamu, tak boleh undur. Kalau undur, dosa besar. Tak boleh undur, dosa besar. Sama ada mati ataupun menang. Kecuali undur kerana taktik peperangan. Undur kerana menjalankan tugas lain, nak bergabung. Itu tak apa. Undur lari tak boleh. Disebut dalam Quran, dosa besar. Dan berperang mesti beradab. Tak, Nabi kata, la taqtulu imra'atan wala shaykhan kabiran wala tiflan wala rahiban fi samati wala taqta'u sajara musmirah. Nabi pesan ke sahabat-sahabat dia bila membuat perang jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh padri-padri yang beribadat di rumah-rumah, di gereja-gereja. Jangan musnahkan kebun-kebun orang. Nabi pesan. Ni, jangan seksakan tawanan. Kalau ada tawanan, tak boleh seksa. Kita orang Islam ni. Ada tawanan, kena beri makan. Cukup. Jaga kesihatan dia. Ini kewajipan orang Islam. Kalau kita tawan musuh. Bila musuh dah mati, tak boleh cincang mayat dia. Tak boleh cincang. Dan saudara kita Hamas, gerakan Islam ni, jaga adab ni. Dengan sebab itu, operasi 7 Oktober baru ni, banyak tawanan-tawanan Israel.
Ditawan oleh orang Hamas. Ditawan, dilayan dengan baik. Diberi obat, dijaga. Kebersihan bilik air pun dijaga. Sebahagiannya dibebaskan. Ada dibebaskan. Bila balik cerita ke orang Yahudi di Israel itu, orang Hamas ni baik, layan dia baik, baik-baik. Beza dengan Israel. Israel serang habis. Orang tua, budak-budak, hospital, kubur pun serang. Habis, digomong habis. Diseksa tawanan. Dibakar mayat dan sebagainya. Media antarabangsa duduk sia benda ni. Dan orang Eropah, orang Amerika tengok. Tengok beza antara kita orang Islam berperang dengan Yahudi berperang. Menyebabkan berlaku gelombang kebangkitan menyokong Palestin di Amerika, di England, di Perancis, di Jerman. Tunjuk perasaan. Hari-hari tunjuk perasaan lebih banyak dari kita lagi. Sokong Palestin. Ini kerana mereka melihat adab orang Islam. Dan ada yang masuk Islam. Maka Hamas telah berjaya. Telah berjaya mengislamkan perjuangan. Saya pergi ke Iran. Saya pergi ke Turki. Dua buah negeri Islam yang besar. Melawat. Kerana hadir muktamar, jumpa pimpinan. Dan diatur temu ramah dengan TV sana. TV sini tak ada. Payah nak jumpa. TV sana ada temu ramah. Sampai di Iran tu 4-5 TV. Di Turki 2-3 TV. Temu ramah dengan saya. Antara soalan ditanya, apa perubahan yang berlaku dalam Tuapan Aqsa? Soalan ditanya. Perubahan yang besar ialah mengislamkan peperangan, mengislamkan perjuangan, menunjukkan Islam dan telah berjaya mempengaruhi masyarakat dunia. Ini satu perubahan yang hebat. Ini banyak kita tak sedar. Di mana perubahan yang berkah ini mendatangkan pertolongan Allah. Sehingga Israel, kata orang, membabi buta. Membabi buta. Dalam bahasa Melayu, babi buta ni, dahlah babi tu najis, buta pula. Teruk taklah. Babi buta. Dahsyat. Dibenci oleh seluruh dunia. Ini pertolongan Allah berlaku. Cumanya, kita orang Islam je. Masih ada yang tak tahu kahala. Yang lemah, tak terasa apa. Setengah tu dah ambil tahu, ke makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tunggu mati je. Tak fikir langsung tentang apa yang berlaku di Palestin. Ini sangat malang, sangat menduga ceritakan. Jadi bila kita tahu ini adalah fardu ain, tiap-tiap orang Islam mesti melibatkan diri. Membantu Palestin. Yang bantu berperang, yang bantu atas senjata. Yang bantu mengorbankan diri. Yang boleh bagi duit. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Zaman Nabi, ada orang miskin, beri derma serauk, buah kerma, derma ke Nabi untuk jihad di Tabuk. Orang munafik buat enggak ni. Dengan serauk buah kerma nak lawan Rom, Parsi. Buat apa? Allah Ta'ala turunkan ayat. Membela mereka yang derma sedikit ini. Allah Ta'ala beri fadilah dan pahala yang besar. Berkat. Tiap-tiap orang yang tak mampu sekurang-kurangnya berdoa. Kunut nazilah. Tiap-tiap waktu semayang, kunut. Allah Ta'ala beri kemenangan, kekuatan para saudara kita yang berjihad. Terima para syuhada kita, sembuhkan mereka yang cedera. Doa. Disebut dalam hadis. Ketika Nabi pulang dari satu peperangan, Nabi kata, ada satu kumpulan rakan-rakan kita yang duduk di Madinah, tak bersama dengan kita. Tuhan beri pahala kelebihan pada mereka. Mereka tak lupakan kita berdoa di mana saja kita berada. Maka tiap-tiap orang Islam yang uzur, yang tepuk, tak mampu pun sekurang-kurangnya berdoa. Jangan lupa. Hati dia tetap bersama dengan perjuangan Islam Palestin. Khususnya Palestin menjadi ibu perjuangan pada hari ini. Di situlah Masjid Aqsa, di situlah kiblat yang pertama, di situlah tempat Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala uji betul-betul orang Islam di akhir zaman. Kita percaya ini satu ujian. Walaupun pada akhirnya Allah Ta'ala nak bagi menang pada Islam. Tapi Allah Ta'ala uji kita dulu. Kita percaya Tuhan sebut dalam Quran. Orang Yahudi ini sebenarnya bukan berani sangat. La yuqatilukum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka tidak memerangi kamu dalam keadaan bersatu.
Mereka berperang di sebalik tembok dan kereta kebal. Di sebalik kebal. Orang Yahudi dia berani perang dengan tembok yang bawah tanah dengan kereta kebal. Tuhan kata dalam Quran. Dia tak berani lawan beradab. Tahsabuhum wa qulubuhum syatta. Dzalika ba'annahum qaumun la ya'qilun. Kamu sangka mereka itu bersatu. Mereka berbalah sama-sama mereka. Orang Yahudi balah sama-sama dia sendiri. Pecah. Tapi kita orang Islam jangan pecah lah. Biar dia pecah sama-sama sendiri. Dan di kalangan di sana ada orang Yahudi yang mazhab ortodok. Mazhab Najibu Karta. Mazhab ortodok yang lain. Yang percaya bahawa orang Yahudi balik ke Palestin ini bukan untuk menang tapi untuk dikuburkan di sana. Ini ada orang Yahudi yang lari pun ada dah. Yang lari. Lari, takut. Kerana dia percaya Yahudi balik di situ bukan untuk menang tapi untuk dikuburkan di akhir zaman. Yang layak menghapuskan dia ialah orang Islam. Hari ini orang Palestin lah. Yang Tuhan sebut Ashabu Baitul Maqdis wa aknabi Baitul Maqdis, yang duduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Dan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di Baitul Maqdis ini. Allah Ta'ala beri kelebihan dan kita tumpang kelebihan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala sumbangan kita, doa kita dan hati kita bersama dengan Palestin, diberi kebaikan dunia dan akhirat, kemenangan Islam. Pada akhirnya cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.